Amerika Syarikat telah memasuki fasa baru dalam krisis di Selat Hormuz dan kini mereka memulakan apa yang mungkin menjadi misi tentera laut yang paling kritikal dan berbahaya dalam keseluruhan operasi ini. Membersihkan laut, membuka laluan dan menghalang Iran daripada terus menjadikan laluan penting dunia ini sebagai senjata tekanan. Pada detik-detik awal hari Selasa 14 April 2026, tanda-tandanya sudah jelas kelihatan. Sekatan Amerika terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan pelabuhan Iran sudah pun berkuat kuasa. Sementara kapal perang Amerika Syarikat mara untuk memastikan laluan selamat di selat tersebut. Apa yang sedang berlaku adalah terus terang dan serius. Selepas kegagalan rundingan dengan Teheran, Washington mengambil langkah untuk menyekat lalu lintas yang berkaitan dengan Iran. Dan pada masa yang sama, mereka mula membuat persiapan untuk membersihkan kawasan yang mempunyai risiko sebenar periuk api laut. Pihak yang berada di tengah-tengah isu ini ialah Syarikat Maritim Amerika Syarikat, pengawal revolusi Iran, syarikat perkapalan dan semua negara yang bergantung kepada laluan tersebut, di mana di Selat Hormuz, laluan laut paling sensitif di dunia untuk minyak dan gas. Dan kenapa perkara ini sangat penting? Kerana kawasan laut ini menyumbang pada tahun 2024 dan awal 2025 lebih daripada suku perdagangan maritim global minyak dan kira-kira 20% daripada penggunaan minyak dan produk petroleum dunia. Suasana sudah tegang sebelum kerja-kerja pembersihan periuk api bermula secara meluas. Pada 9 April, Reuters melaporkan bahawa trafik di selat itu berada jauh di bawah 10% daripada kebiasaan, dengan hanya 7 kapal melalui dalam tempoh 24 jam, sedangkan kebiasaannya sekitar 140 kapal. Iran sendiri telah menolak kapal-kapal ke laluan yang berhampiran dengan perairannya dengan alasan risiko periuk api di laluan pelayaran biasa. Ini menunjukkan bagaimana Teheran berjaya mengubah selat itu menjadi zon ketakutan, kelewatan dan tekanan. Seperti Teheran yang berjaya mengubah selat itu menjadi zon ketakutan, kelewatan dan tekanan ekonomi. Sekarang Amerika Syarikat cuba memecahkan kawalan itu, tetapi mereka melakukannya dengan memasuki titik paling sensitif dalam krisis ini. Di sinilah bahagian paling brutal dalam misi ini bermula. Menyapri bukan sekadar lalu dengan kekuatan dan teruskan perjalanan. Pertama sekali, perlu mencari setiap kontak yang mencurigakan dengan sonar, drone dan sensor. Kemudian, mengenal pasti sama ada itu benar-benar periuk api. Selepas itu, menetralkan peranti itu tanpa meletupkan seluruh laluan. Dan akhirnya, datanglah tahap yang paling meletihkan dan menentukan, yaitu memeriksa semuanya sekali lagi. Kerana dalam operasi seperti ini, tidak cukup hanya menghapuskan sebahagian bahaya, kita perlu membuktikan bahawa laluan itu benar-benar selamat. Itulah cara misi ini dijalankan. Ia adalah kerja yang perlahan, berulang dan sangat terdedah. Kerana mana-mana kapal atau sistem yang bergerak perlahan untuk memburu periuk api akan menjadi sasaran mudah di perairan yang sempit dan dipertikaikan. Laporan terkini menunjukkan bahawa 2 kapal pemusnah Amerika telah melintasi Selat Hormuz untuk membantu mewujudkan laluan baru bagi kapal dagang. Tetapi ada satu butiran yang penting, kapal pemusnah bukanlah kapal pemburu periuk api. Ia melindungi, mengiringi, menunjukkan kehadiran dan membantu menahan ancaman peluru berpandu serta bot laju. Kerja pembersihan itu sendiri bergantung kepada helikopter, drone, kenderaan tanpa pemandu dan pasukan pakar. Maksudnya, Amerika Syarikat sedang bergerak ke hadapan, tetapi mereka bergerak dengan misi yang memerlukan ketepatan pembedahan di bawah tekanan maksimum. Dan situasi menjadi lebih serius apabila melihat kepada sumber yang ada. 4 bekas kapal pemburu periuk api kelas Avenger yang ditempatkan di Bahrain telah ditarik balik pada tahun 2025 dan digantikan dengan 3 kapal kelas Independence dengan paket selangkah balas periuk api. Masalahnya ialah peralihan ini masih menimbulkan keraguan. Laporan yang berdasarkan penilaian oleh Badan Ujian Pentagon menunjukkan bahawa keberkesanan operasi kapal-kapal ini tidak dapat ditentukan secara konklusif. Dengan pakej ini, kerana kekurangan data yang mencukupi. Selain itu,
MH53E helikopter bersejarah untuk misi ini sedang dikeluarkan dan hanya tinggal 28 sahaja yang masih beroperasi. Dalam kata lain, misi telah bermula, tetapi strukturnya masih diperdebatkan. Inilah inti utama mengapa peningkatan ini berlaku. Amerika Syarikat bukan sahaja cuba mempertahankan kapal-kapal, mereka juga cuba merampas keupayaan Iran untuk mengawal rentak pelayaran. Di Hormuz, pesannya mudah. Laluan antarabangsa tidak boleh menjadi tol politik atau koridor yang dikawal oleh ugutan pengawal revolusi. Pada masa yang sama, tindak balas Amerika juga bertujuan untuk melindungi aliran tenaga dan mengurangkan kejutan ke atas pasaran global. Oleh kerana gangguan di Hormuz telah menjejaskan pengeluaran, harga dan pengangkutan di peringkat global. Namun, pembukaan ini tidak akan berlaku dengan cepat. Setiap jam operasi penyapuan memerlukan pengiring, perlindungan udara, pemantauan berterusan dan keupayaan untuk bertindak balas serta-merta dan terdapat risiko yang jelas. Sementara satu pasukan menghapuskan periuk api, pasukan lain mungkin cuba melancarkan ancaman baru atau menggunakan drone, peluru berpandu dan kapal ringan untuk memberi tekanan. Oleh itu, ini bukanlah satu misi tentera laut yang telah selesai. Ia adalah satu pertarungan ketahanan, saraf dan kawalan laluan. Akhirnya, kerja-kerja menyapriuk api di Hormuz menjadi lebih daripada sekedar tugas teknikal. Ia telah menjadi ujian paling sukar keupayaan Amerika Syarikat untuk memastikan laluan, mengekalkan perdagangan dan menghadapi ancaman hybrid di salah satu titik paling strategik di dunia.